Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil khair. Pengurusi dan barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita selesai solat maghrib dan insya-Allah mengisi ruang waktu yang ada pada malam ini sambil kita niat iktikaf dalam masjid para jemaah sekalian. Kita menekuni sedikit perbincangan ilmu pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita lah, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat, saya ingat dalam kuliah saya yang lalu saya sentuh tentang, saya ingat saya tentang perkahwinan sedikit berkaitan dengan prosedur, dan saya sebagai ulangan balik pada waktu itulah untuk ingatan bersama tentang melibatkan hal-hal yang berkaitan perkahwinan. Dan insya-Allah pada malam ini para jemaah sekalian, saya ingin detailkan perbincangan juga dalam perbincangan yang saya yang lalu, iaitu berbicara tentang kedudukan anak susuan, yang hari itu saya merujuk kepada dalam perbahasan dalam fiqh manhaji, fiqh manhaji. Dan pada malam ini sebagai pendetailan para jemaah sekalian, saya ingin menarik perhatian kita semua untuk kita meneliti juga dalam perbincangan fiqh tentang anak susuan ini melalui perbahasan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juga dalam mazhab kita Syafi'i, yang tuan-tuan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, juga kaitannya tentang kedudukan anak susuan lah para jemaah sekalian. Baik. Sebagaimana kita maklum para jemaah sekalian, dalam kuliah saya yang lalu, bila mana menyebut tentang kedudukan anak susuan, maknanya dia bukan melibatkan anak kita. Maknanya seorang ibu itu, seorang perempuan itu, dia menyusukan anak, bukan anak dia. Mungkin anak itu adalah anak angkat yang diambil. Bila anak angkat yang diambil, maka bagaimana untuk jadikan si anak itu mahram dia? Dengan jalan salah satu caranya melibatkan penyusuan, kerana penyusuan tadi dia akan membentuk mahram di situ. Membentuk mahram di situ. Baik, saya ambil petikan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini para jemaah sekalian. Baik, innama yathbutu ar-radha'ul muharram بلبن امرأة لا رجل لأنه لبنه لا يصلح للغذاء بلغت 9 سنين قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها. Baik. Sebelum saya jelaskan petikan tadi para jemaah sekalian, sedikit rukun penyusuan. Dan rukun penyusuan itulah yang mengharamkan antara ibu dengan yang menyusu, susu dan anak susuan itu. Maka disebut dalam petikan tadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Maksud yang saya baca tadi para jemaah sekalian,
Penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah dengan susu seorang perempuan. Adalah dengan susu seseorang perempuan. Bermaknanya penyusuan yang mengharamkan perkahwinan, sebagaimana dalam perbincangan yang lalu dalam fiqh manhaji, bila mana melibatkan penyusuan, bermakna di situ dia membentuk hubungan kekeluargaan, dan kesannya melibatkan haramnya perkahwinan. Haramnya perkahwinan. Baik, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah dengan susu seorang perempuan, bukan susu dari. Kalaulah orang lelaki menyusukan, maka dia tak sabit anak tadi anak susuan. Kalaulah lelaki itu tadi ada susu. Tengok, ini disebut tuan-tuan dalam fiqh. Yang mungkin pada sangkaan kita, betul ke orang lelaki ada susu? Perubahan zaman tadi tuan-tuan, dari sudut teknologinya, Masya Allah, berlaku secara begitu hebat tuan-tuan, yang tidak mustahil. Maka di situ, maka kedudukan fiqh disebut benda ni. Kalaulah berlaku, maknanya dia tidak disabitkan sebagai anak susuan. Perempuan yang menyusukan itu hendaklah masih hidup. Juga sama sebagaimana dalam perbincangan yang lalu dalam fiqh manhaji tu, maknanya perempuan yang menyusukan itu masih lagi hidup. Kalau mati tak boleh. Iaitu susu, bila sebut masih hidup itu, iaitu susu diambil daripadanya ketika masih lagi hidup. Penyusu juga hendaklah mencapai umur genap 9 tahun qamariyah, bersesuaian dengan umur macam mana? Umur minimum perempuan baligh. Tuan-tuan, perempuan baligh maknanya datang haid kebiasaannya bila mana genap 9 tahun qamariyah. Cuma kalau tak datang haid juga, bagaimana kedudukan? Maka dia dikira juga. Baik, didatangi haid, umur minimum perempuan baligh didatangi haid, walaupun penyusu masih anak dara. Walaupun penyusu itu masih lagi anak dara, dia tak kahwin lagi. Masih lagi anak dara dan belum berkahwin. Maknanya dia dah datang, mana umur cukup dah 9 tahun tadi, tak kahwin lagi, tapi dia ada susu. Tuan-tuan, mungkin melalui suntikan dan hormon dan sebagainya, wallahu alam lah, maknanya begitu tuan-tuan. Melalui, mungkin kalau tuan-tuan di bidang medikal, di bidang perubatan lebih mengetahui. Cuma kalau ada begitu, maka kalau cukup umur tadi 9 tahun genap 9 bulan qamariyah dan dia ada susu, bahkan kalau dia menyusukan, maka kedudukan sabit dengan anak susuan itu. Maknanya kalau dalam fiqh manhaji dulu tuan-tuan, saya ingat dalam perbincangan dulu, kedudukan bilangan-bilangan susu tadi memang ada dibincangkan. Bahkan kalau kita dalam mazhab kita Syafi'i berapa? Melibatkan 5 kali. Berlaku kurang pada umur 9 tahun, bawah pada 9 tahun, maka tidak dikira. Mana dia tidak sabit lah, maknanya tidak sabit melibatkan penyusuan. Hal ini kerana kurang daripada umur tersebut tidak berkemungkinan untuk seorang perempuan itu, li'annaha la tahmilul wiladah tadi, untuk perempuan tadi mengandung dan mempunyai susu yang boleh mengharamkan. Maknanya kalau kita tengok balik perbincangan dalam fiqh minhaji dan juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini, maknanya lebih kurang sama perbincangannya dalam rangkuman kedudukan hukum fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Baik,
Jadi berdasarkan kepada petikan kedudukan kitab tadi, tuan-tuan ya, petikan kitab tadi, dalam mazhab kita Syafi'i, maka disyaratkan susu tersebut adalah daripada perempuan yang baligh walaupun tidak pernah berkahwin. Mana dia tidak jadi isu tentang perempuan tadi kahwin. Bila mana melibatkan umur tadi, dia mencapai umur baligh. Maka oleh yang demikian, dengan kemajuan sains dan teknologi, maka ibu angkat dibolehkan mengambil suntikan hormon untuk merangsang pengeluaran soal agama Islam kali ke-96. Tuan-tuan yang bersidang pada 13 hingga 15 Oktober 2011. Maknanya, yang ni tuan-tuan, sedikit dikaitkan dalam mazhab kita Syafi'i ini, tuan-tuan, sebagaimana kita maklum, bila mana kedudukan umur tadi mencapai umur baligh, maka ada anak, maka susu tadi ada, tetapi tuan-tuan, kedudukan susu tadi dia bukan dengan jalannya melibatkan hubungan suami isteri itu melalui persetubuhan, makna gitu, tetapi diambil untuk merangsang susu dengan cara yang lain, melalui tadilah, melalui suntikan hormon tadi, tuan-tuan. Suntikan untuk susu tadi ada. Baik, cuma dari sudut hukum syarak, perbuatan sebegitu boleh ke tidak dari sudut hukum agama? Maka dari sudut hukumnya diharuskan, mana dibolehkan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa. Ni tuan-tuan yang diputuskan dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa lah, mana gitu. Makna dari sudut hukum tadi dibolehkan. Dibolehkan. Cuma ni biarkan ada perbincangan di sini, tuan-tuan. Baik, saya lanjutkan sikit. Sekiranya cukup syarat penyusuan yang sekiranya cukup syarat, maknanya sekiranya cukup syarat tadi, maka dari sudut pengsabitan nasab tadi dia akan berlaku lah. Mana dia mengharamkan anak susuan tadi dengan ibu yang menyusu. Dia akan ada hukum pengharamannya di situ. Berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan diharamkan berkahwin dengan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu. Maka mana kita memahami pada ayat ini memberi satu kedudukan hukum, maka anak yang disusukan tadi tak boleh untuk dia berkahwin dengan ibu yang menyusukan dia. Ibu yang menyusukan dia, tuan-tuan. Walaupun itu bukan ibu dia secara ni, maknanya mungkin dia anak angkat, kan, anak angkat. Maknanya tuan-tuan, anak tadi anak angkat, tapi melibatkan susu tadi, bila mana si ibu tadi menyusukan, maka dia akan sabit. Mana tak boleh pada anak betul-betul dia anak angkat, maka dia meletakkan ibu yang menyusukan tadi sebagai orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mungkin pada pandangan kita, adakah begitu? Adakah begitu? Maknanya pada anak tu tadi dia tak anggap ibu, ibu tadi sebagai ibu dia lah, makna begitu, walaupun dia anak angkat. Tuan-tuan, sepanjang pengalaman saya ya duduk di jabatan, bila terlibat dalam urusan perkahwinan, perceraian dan juga rujuk, dan juga melibatkan runding cara keluarga, tuan-tuan, setakat pengalaman saya, tuan-tuan, banyak juga saya jumpa yang pada anak tadi, tuan-tuan, dia tidak ada rasa apa yang dipanggil hubungan secara langsung dengan ibu. Ada, walaupun ialah mungkin dia anak angkat, tuan-tuan. Maknanya dia memahami pada kedudukan dia anak angkat, maka hubungan dengan ibu tadi dia rasa nothing, makna begitu.
Ada, tuan-tuan ya. Sebab tu berlaku, tuan-tuan, ya, melibatkan tak mengaku ibu, cuma ibu kandung tu, tuan-tuan, jelas dah. Cuma ada juga berlaku pun, tuan-tuan, anak benci sampai, tuan-tuan, wallahu a'lam, sebut macam mana ya, ialah berlaku dalam hubungan keluarga tu tadi, sampai benci sangat anak pada ibu, pada ayah. Tuan-tuan ya, adalah kronologi, dia punya kronologi keluarga itu. Baik, cuma saya tak nak sentuh yang itulah. Tapi berbalik pada kedudukan si anak tadi, ada bersifat begitu. Baik, cuma pada malam ni para jemaah sekalian, saya nak fokus, saya nak tarik perhatian untuk kita memahami tentang kedudukan hukum berkaitannya kalau melibatkan penyusuan itu yang secara langsung melalui dia kahwin dan berlakunya persetubuhan dan susu tadi tidak melibatkan sebarang suntikan hormon, itu jelas dia akan bersabit belaka tu. Dia punya kedudukan kalau melibatkan anak susuan, secara tak langsung suami itu sebagai suami, sebagai ayah susuan, dia akan berkait belaka tu, tuan-tuan. Ini besar, dia punya luas kepada perbincangannya. Cuma pada kedudukan hukum yang melibatkan isteri tadi ataupun seorang perempuan tadi, tuan-tuan, dia kahwin, susunya tak ada melalui suntikan tadi, suntikan tadi. Bagaimana kedudukan status si suami itu? Cuma dengan ibu yang menyusukan, dia jelas dia akan sabit kedudukan anak jadi adalah anak susuan, sabit. Cuma pada kedudukan si suami itu, suami itu. Nanti kita tengok perbincangannya, tuan-tuan. Baik, kita tengok di sini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebut manakala hubungan mahram antara suami kepada ibu susuan dan anak susuan disebabkan berlaku, tuan-tuan, disebabkan susuan berlaku sekiranya suami kepada ibu susuan tersebut merupakan pemilik susu, maka susu tersebut hasil akan ada lagi nanti pendetailan tentang kedudukan status suami yang bila mana isteri tadi hasil susunya melibatkan suntikan tadi. Baik, sebelum itu kita tengok kedudukan matan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wal labanu liman nusiba ilaihi waladun nazal al-labanu bihi ay bisababihi binikahin fihi dukhul aw istidkhalu minni muhtaram aw bimilki yaminin fihi dhalika aydan aw wat'i syubhah li thubutin nasabi bidhalik والرضاع تلوه لازنا لأنه لا حرمة له نعم يكره له نكاح من ارتضعت من لبنه. Baik, maksud daripada petikan tadi, tuan-tuan, dalam matan ini, menjadi mahram pemilik susu yang dinasabkan anak tersebut kepadanya kerana susu terhasil daripadanya itu, iaitu disebabkan oleh air mani yang keluar dengan cara teramat ketika persetubuhan semasa tempoh perkahwinan dan menyebabkan kelahiran, maka disebabkan hubungan antara tuan dengan hamba sahaya atau disebabkan persetubuhan syubhah kerana sabit nasab. Begini, sebagaimana kita maklum, kalau melibatkan jalan biasa, tuan-tuan, maka jelas pensabitan itu. Dan juga selain daripada itu, tuan-tuan, disebut di sini tentang hubungan hamba dengan tuan yang ada hamba ni. Maknanya begitu, cuma tak berlakulah di negara kita, tuan-tuan. Maknanya dia ada hamba dan berlaku persetubuhan, tu salah satu juga melibatkan hubungan susuan. Dan satu lagi disebabkan persetubuhan syubhah,
Kerana persetubuhan syubhah ini dia sabit nasab. Tuan-tuan, saya ingat dalam perbincangan siri-siri yang lalu saya pernah sebut tentang syubhah, persetubuhan syubhah. Macam mana persetubuhan syubhah? Tuan-tuan, apa kaitannya dengan kedudukan nasab? Syubhah ni tuan-tuan gini, bila mana berlaku perkahwinan, maknanya seorang lelaki dengan perempuan ini, bila mana berlaku perkahwinan itu, dan perkahwinan tadi adalah perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Tuan-tuan ya, perkahwinan tu perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Macam mana boleh tidak sah dari sudut hukum syarak? Antaranya melibatkan apa? Asbabnya wali, salah satu. Ataupun tuan-tuan, boleh berlaku kedudukan melibatkan persetubuhan tadi, mungkin juga tuan-tuan tersalah melibatkan berlaku persetubuhan, melibatkan adik-beradik kembar sebagai contoh. Tuan-tuan, baik, cuma saya nak ambil tuan-tuan yang jangan kadang-kadang kita bincang tentang perkahwinan yang fasid ni, tentang perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Sebab itu saya pernah sebut dalam perbincangan dulu tuan, saya ingat, bila mana berlaku perkahwinan yang fasid ini, yang tidak sah dari sudut hukum syarak, anak yang lahir pada perkahwinan itu, anak yang lahir daripada perkahwinan itu, setakat pengamatan saya lah tuan-tuan duduk di bahagian ini, anak ni persabitan nasabnya dia akan pergi kepada anak wati syubhah. Anak wati syubhah, anak yang persetubuhannya yang sama-sama. Maka bila mana kedudukan statusnya adalah anak wati syubhah, tuan-tuan, walaupun perkahwinan ibu bapa tadi tak sah dari sudut hukum syarak, anak ni dia masih lagi boleh dinasabkan kepada si bapa itu, masih lagi boleh dinasabkan kepada ayah itu, boleh, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita faham bila perkahwinan tadi tak sah dari sudut hukum syarak, kadang-kadang terus meletakkan kepada kedudukan status anak, oh anak ni anak zina. Oh, tak kena cara, bukan begitu cara dia. Tuan-tuan, maknanya pada kedudukan perkahwinan ni, kalaulah berlaku persetubuhan tadi, berlaku perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak, maka kena tengok kepada kedudukan status anak. Sebab itu bila mana kes ni tuan-tuan, bila mana kita buat tuan-tuan, ni di antara kes yang pernah saya handle. Bila mana berlaku perkahwinan ibu bapa tadi, ada yang nikah di Thailand, ada yang nikah di wilayah persekutuan tak sah nikah, tuan-tuan, anak tadi lahir. Maka kedudukan ni tuan-tuan, maknanya kedudukan kami di peringkat pendaftar perkahwinan, kita pernah buat permohonan kepada pihak-pihak bila mana dia ada anak ni untuk pengesah tarafan anak, permohonan pengesah tarafan anak di mahkamah syariah tuan-tuan. Antaranya perintah penghakiman yang kami dapat banyak melibatkan perkahwinan tadi. Mahkamah mensabitkan anak tadi adalah anak wati syubhah, anak wati syubhah. Kesnya timbul bila mana kedudukan anak ni dah besar panjang dan anak tadi nak kahwin, baru terdedah cerita melibatkan perkahwinan ibu bapa tak sah. Maka kedudukan status anak, siapa yang layak jadi wali? Sebab ibu bapa kahwin dah tak sah dari sudut hukum syarak. Maka kedudukan inilah tuan-tuan untuk pengesah tarafan anak, dan kebanyakan melibatkan perintah yang kami dapat adalah melibatkan perkahwinan itu, melibatkan kedudukan status anak tadi adalah kedudukannya anak adalah anak wati syubhah. Tuan-tuan, kadang-kadang melalui tahan nikah tuan-tuan bagi pihak-pihak, dan anak ada biasanya mahkamah
selain daripada mengesahkan perkahwinan tadi sah ataupun tidak dari sudut hukum syarak, satu lagi dia melibatkan kedudukan dalam status anak, dia akan masuk dalam perintah. Sebab anak yang ada itu melibatkan anak statusnya apa, wati syubhah ataupun sebaliknya. Kadang-kadang ada juga yang pergi kepada zina pun anak tidak sah taraf tentang perkahwinan itu. Sebab tu kena tengok. Baik, dalam isu tentang kedudukan anak susuan ini tuan-tuan, baik, pun melibatkan samalah kedudukan dia. Dia akan ada kaitan ni. Kalau melibatkan anak susu, anak tadi adalah anak wati syubhah, katalah kalau perempuan menyusukan anak, tuan-tuan, kemudian dia, mana perempuan ni dia ada anak wati syubhah dia, mana begitu, maka dia akan ada kaitan kedudukan untuk pensabitan nasab itu. Itu disebut dalam kitab ni, dalam fiqh manhaji pun disebut tentang kedudukan anak wati syubhah ni, aw wati syubhatin li thubutin nasabi, untuk menetapkan nasab, tuan-tuan, bidzalika ar-radha', makna begitu. Sebab dia akan ada pengikat kedudukan hubungan itu. Baik, sekiranya susu terhasil daripada suntikan hormon, tuan-tuan, sekiranya, maka suami kepada ibu susuan tidak dianggap pemilik susu. Maksudnya macam mana, tuan-tuan? Kalaulah lelaki ni kahwin dengan seorang perempuan, tuan-tuan, kahwinlah dia, cuma perempuan ini dia ambil anak angkat, dia menyusukan anak, cuma susu tadi hasilnya melalui suntikan hormon ataupun pengambilan ubat. Si ibu ni, isteri ni, dia menyusukan anak dengan ibu ni dia sabit anak susuan. Suami dia tu adakah sabit anak susuan? Tidak. Dia beza di situ, dia tidak sabit. Maka suami ibu susuan itu tidak dianggap pemilik susu. Maka tuan-tuan, dia tidak sabit dengan sebagai apa? Sebagai ayah susuan lah, tuan-tuan. Dia sabit sebagai ayah susuan. Walaupun mereka mengambil anak angkat dalam tempoh perkahwinan yang sah, tuan-tuan, cuma isu anak angkat, tuan-tuan, sebagaimana saya dalam perbincangan lalu, untuk nak jadi mahram dengan jalannya penyusuan lah, tuan-tuan. Cuma kalau ada yang ambil anak, tuan-tuan, bukan dengan jalan penyusuan itu, untuk had umur untuk sabit anak susuan ni adalah 2 tahun. Manakala dia ambil lebih pada tu, mungkin umurnya 7 tahun, maka kedudukan anak tadi dia memang anak angkat lah. Cuma dari sudut mahram sebenarnya dia masih lagi kedudukan anak itu dikira sebagai ajnabi. Mana untuk pensabitan mahramnya dia tidak sabit. Dia tak sabit, tuan-tuan. Baik, sebab tu disebut begini. Baik, tuan-tuan, bapa susuan walaupun mereka mengambil anak angkat dalam tempoh perkahwinan yang sah, namun begitu anak angkat yang disusukan tetap menjadi mahram kepada bapa angkat disebabkan hubungan musaharah. Cuma tuan-tuan, tentang apa dipanggil kedudukan anak angkat yang disusukan tadi, tuan-tuan, dia boleh jadi sabit, maksudnya dia tidak sabit dengan sebab penyusuan, cuma dia sabit juga kedudukan mahram disebut ini dengan sebab dia panggil musaharah. Musaharah ni apa dia maksud musaharah? Melibatkan perkahwinan. Melibatkan perkahwinan. Sebab itu perkahwinan, tuan-tuan, dia akan membentuk hukum. Kan dia ada tiga perbahasan tentang kedudukan jadi mahram ni. Satu dengan sebab nasab, satu lagi dengan sebab musaharah, satu lagi dengan sebab penyusuan. Ni antaranya melibatkan musaharah.
tuan-tuan. Itu contoh. Dan musaharah ni boleh kita kira begini. Contoh kalau ada seorang lelaki ni, tuan-tuan, ada seorang lelaki ni dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni dah ada anak. Perempuan ni tadi dah ada anak daripada perkahwinan dengan suami yang dahulu. Maka bila mana berlaku perkahwinan, anak perempuan ini, anak isteri ini dengan suami baru ni, apa hubungan dia? Jadi mahram ataupun tak? Tuan-tuan, mana begitu? Jadi mahram ataupun tidak? Maknanya tuan-tuan, dia akan jadi mahram bila mana lelaki berkahwin dengan perempuan ni dan berlaku persetubuhan. Maka di situlah dia akan membentuk hukum, maka dia akan jadi anak tiri. Boleh tak si suami ni ataupun suami kepada ibu ni dia nikah dengan anak dia? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia tadi dengan sebab musaharah tu tadi, dengan sebab berlakunya musaharah melibatkan perkahwinan. Tapi kalau tak berlaku perkahwinan, dan satu lagi perkahwinan dan ada satu lagi dengan sebab dukhul. Dukhul ni mana melibatkan persetubuhan, maka dia akan membentuk hukum. Walaupun anak tiri, boleh tak kalau berlaku perceraian pun, maknanya boleh tak dia nikah dengan anak dia? Tak boleh. Dia lebih tuan-tuan. Baik. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Dan diharamkan berkahwin dengan dan anak tiri dan diharamkan berkahwin dengan dan anak-anak tiri dalam pemeliharaan kamu dan dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, dan diharamkan berkahwin dengan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Maknanya melibatkan kedudukan anak, ya kahwin, melibatkan anak memang duduk dengan kita sebagai contoh, duduk dengan keluarga itu. Itu satu, tetap tak boleh. Ataupun mungkin juga berlaku kahwin, isteri ni ada anak ni tak duduk bersama, mungkin dia duduk tempat lain, mungkin duduk dengan mungkin ayah dia sebagai contoh. Maka kedudukan hukum pun tetap sama. Bila mana melibatkan berlaku perkahwinan dan dakhaltum bihin, maka dia akan mengikat tuan-tuan, kedudukan hukum. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebagai ringkasnya tentang kedudukan hukum tadi, kalau bagi orang lelaki, bagi lelaki tadi yang kahwin, kalau berlaku melibatkan penyusuan tadi, hasil daripada susu, terhasil daripada ubatan suntikan, maka kedudukan si suami ni dia tidak sabit sebagai ayah susuan, sebab dia akan ada kesan yang lain lah di situ. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita dah sampai pada waktu isyak. Mudah-mudahan sedikit melibatkan kedudukan hukum syarak, melibatkan anak susuan ini, kita dapat ambil sedikit kefahamannya tuan-tuan. Sebab kedudukan ibu susuan ni, anak susuan ni, diluas perbahasan dia. Sebab di situ membentuk haram yang melibatkan perkahwinan. Baik, sekadar itulah para jemaah sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.